Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Danish Shiman dan kawan saya Syekh Muhammad Danish akan membentangkan tajuk jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Mari kita mula. Poin pun 1. Jenis pengangkutan di Asia. 1. Pengangkutan darat. A. Landasan kereta api India. Jaringan landasan kereta api terbanyak di dunia. Panjang landasan ialah 66,687 km. B. Landasan kereta api berkeseluruhan tinggi Beijing-Shanghai. Masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan. Kelajuan kereta api ini ialah 250 km per jam hingga 300 km per jam. C. Kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Panjang landasan ialah Susio 61.1 km, Guangzhou Gangneung 120.7 km, Gyeongbu 417.4 km, Honam 182.3 km. Kelajuan kereta api ini pula ialah 350 km per jam. D. Landasan kereta api Shinkansen. Pengangkutan kereta api berkeseluruhan tinggi atau bullet train paling cekap dan efisien di Jepun. Kelajuan 320 km per jam. E. Landasan kereta api Trans-Siberian. Landasan kereta api sepanjang kira-kira 9,288 km, menganjur dari Moskow hingga Vladivostok. Seterusnya, pengangkutan udara. A. Lapangan terbang antarabangsa Domodedovo, Moskow. Salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia yang mengendalikan 28.5 juta penumpang. B. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Lapangan terbang yang tersibuk di dunia dan mengendalikan 83.6 juta penumpang. C. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara dan mengendalikan 52.6 juta penumpang. D. Lapangan terbang antarabangsa Changi. Lapangan terbang terbaik di dunia dan mengendalikan 58.7 juta penumpang. E. Lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Lapangan terbang yang unik kerana tampaknya wujud akibat penampakan laut dan mengendalikan 70.5 juta penumpang. F. Lapangan terbang antarabangsa Tokyo. Salah satu daripada dua lapangan terbang utama di Greater Tokyo dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang. G. Lapangan terbang antarabangsa Chengdu. Hub penerbangan terbesar di China Tengah dan Barat dan mengendalikan 46 juta penumpang. Dan akhir sekali bagi 81, pengangkutan air. A. Pelabuhan Jawaharlal. Pelabuhan kontena terbesar yang mengendalikan kira-kira 55% daripada jumlah kontena di pelabuhan-pelabuhan utama di India. B. Pelabuhan Tokyo. Mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat. C. Pelabuhan Hong Kong. Salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan sistematik. D. Pelabuhan Singapura. Mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontena pada satu masa. Okey, kita masuk kepada Shinkansen Jepun. Ingat 4 perkara ini. Yang pertama, hubungkan akronim ini. Hari-hari Sukukari. Ini merujuk kepada pulau utama iaitu Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku. Dikendalikan oleh JNR. Nombor 3, bandar metropolitan iaitu tenung orang Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. 4, 358 perkhidmatan setiap hari. Dan terakhir, 445K iaitu 445,000 penumpang setiap hari. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Yang pertama, lapangan terbang ini terletak di metropolis Dubai iaitu di bandar metropolitan. Yang kedua, moden dan paling sibuk di dunia. Yang ketiga, diuruskan oleh Dubai Airport. Keempat, 3 terminal untuk 90 juta orang setahun. Yang terakhir, lapangan terbang ini merupakan terbesar di Asia Barat dan ketiga di dunia. Pelabuhan Hong Kong. Yang pertama, strategik semula jadi terlindung, iaitu paling sibuk, masyhur, penting untuk Asia Negara. Yang kedua, Jabatan Marin Hong Kong bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan, perondaan dan lain-lain di Pelabuhan Hong Kong. Yang ketiga, pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana ia terletak di laluan perdagangan dunia. Yang keempat, ingat saja tahun 2016, 19.8 juta kontena, 370,959 kapal perdagangan dan terakhir 24.91 juta
orang penumpang. 8.3 Kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Pertama, masyarakat memendekkan masa perjalanan, meningkatkan taraf penduduk, meningkatkan integrasi. 2. Ekonomi memperkembangkan perdagangan domestik dan antarabangsa, memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Dan yang terakhir, pertukaran wang asing. Mari kita slide yang seterusnya. Alam sekitar, kesan positif. Kereta api berkelajuan tinggi dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. B. Kesan negatif, pencemaran bulu. Bulu kuat dari kawasan lapang terbang mengganggu ketenteraman penduduk di sekitarnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.